Huruf ghin ni adalah huruf yang sebutannya adalah seperti ataupun ghargharah. Apa maksud ghargharah? Ghargharah ni maksudnya kita mengeluarkan qahar. Faham tak? Kita keluarkan qahar. Contohnya kita ada qahar kan, kita nak keluarkan qahar itu, yang itu dalam bahasa Arab disebut ghargharah. Sama menyamai sebutan huruf ghin. Jadi sebenarnya bila kita nak mengeluarkan qahar, secara tak langsung kita sedang berlatih menyebut huruf ghin. Tak. Subhanallah, Allah Ta'ala buat keluarkan qahar itu sebagai latihan secara tak langsung untuk menyebut huruf ghin dengan baik. Ada hikmah dia, jangan marah kalau qahar banyak. Sebab Allah Ta'ala nak melatih kita sebut huruf ghin lah tu. Okey? Baik. Kemudian hendaklah menjaga sebutan jika selepasnya huruf qaf. Ini pun ramai tersilap, dia baca idgham. Rabbana la tuzigh qulubana, dia baca Rabbana la tuzigh qulubana. Dahlah huruf ghin itu tertukar kepada huruf ain. Kemudian diidghamkan pula kepada huruf qaf. Dua kesilapan kat situ. Tapi bila dah ditegur, dibuat peneguran dan sebagainya, alhamdulillah hari ini kita dah melihat ramai imam-imam yang mula betul membaca kalimah tersebut. Tuzigh qulubana. Okey, boleh. Dan huruf ghin ini dia ada perbahasan di sisi para ulama dari sudut tahap ketebalannya. Yang inilah yang disebut oleh sebahagian ulama sebagai tafkhim nisbi ataupun tebal secara nisbah. Jadi tebal secara nisbah ini kerana huruf ghin itu mati dan sebelumnya baris bawah. Maka mana-mana huruf yang sebelumnya baris bawah secara logik mesti baca dengan nipis. Tapi huruf ghin ni huruf yang tebal kerana dia bersifat isti'la. Maka macam mana kita nak raikan huruf yang sebelumnya baris bawah dengan sifat asal dia isti'la tadi? Maka ulama bahas, timbul di kalangan para ulama mutaakhirin mengaitkan bahawa sebutan huruf ghin yang begini adalah secara tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi. Bentuk bacaan yang tebal secara istilah sahaja. Maksudnya nama dia tafkhim tapi bacaannya nipis. Itu maksud tafkhim nisbi. Tapi bila saya perbahaskan balik benda ni sebahagian pada guru saya, mereka tak menerima istilah itu. Kerana huruf ghin dalam keadaan mana sekalipun ia tetap dibaca dengan tebal. Tak boleh dibaca dengan nipis. Rabbana la tuzigh qulubana, mesti tebal. Tak boleh baca Rabbana la tuzigh qulubana. Kita nipiskan huruf ghin, tak boleh. Okey, itu perbahasannya lah. Ada sebahagian yang mengatakan begitu, tapi apa yang saya dah baca pada guru saya memang mereka menolak hujahan begitu dan bacaan begitu. Kerana secara riwayatannya pun memang ditalakikan dengan cara yang tebal lah. Okey. Begitu juga Rabbana afrigh alaina. Rabbana afrigh alaina pun ramai yang baca dengan ain dan diidghamkan kepada huruf ain tersebut. Rabbana afrigh alaina. Salah lah tu. Afrigh alaina. Afrigh alaina. Dan jaga juga sebutan seperti ghafir, ghafiridzam, wa aghtasha, wa bila kita sebut huruf ghin tu, sama ada dia berbaris ke, dia mati ke, mesti ada ghargharah ni. Yang kena ingatlah ni, ghargharah ni adalah sebutan seperti kita nak mengeluarkan qahar. Dia bunyi dalam bahagian makhraj dia. Istilah dia ghargharah. Ingat tu sampai bila-bila ghargharah tu. Tanpa takrir. Ya, takrir memang tak wujud dalam sebutan ghin lah. Huruf ta nanti saya akan sebut bila kita sampai pada huruf ta insya-Allah. Huruf kha pun sama juga, dia bersahabat dengan huruf ghin tadi. Jadi kita panggil kesalahan yang biasa juga berlaku pada sebutan kha ni adalah dengan menyamai sebutan ghin, Contohnya macam kalimah yaghsha, ada yang menyebut dengan yakhsha.
sebutan ghin jadi sebutan kha. Dan itu dah menjadi sebutan yang menyebabkan berlakunya perubahan makna kalimah. Yang ini sebenarnya kita nak elak, supaya kita tak menukar huruf dan dalam masa yang sama menukar makna perkataan tersebut. Yaghsha jadi yakhsha, dah menukar makna dia. Okay. Sebutan adalah dengan kha bukan kha. Ini pun ramai juga yang tersilap. Bila baca je huruf kha, istikharah jadi istikharah. Istiharah pun ada baca gitu. Tak, sebab biasa dia dengan bahasa Melayu. Kalau hari Khamis lah. Dia tak sebut hari Khamis. Dia sebut hari Khamis. Jadi dia bawa cara dia bercakap dalam bahasa Melayu tadi itu dalam bacaan Al-Quran. Maka bacaan begitu adalah bacaan yang salah. Mesti juga dibaca ataupun dijaga sebutan kha sukun selepasnya huruf jahar seperti yakhluqu. 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 Dan banyak lagi kalimah-kalimah yang seumpama dengannya. Dan huruf kha ni perbezaannya pada sebutan kha adalah pada hamas. Tanpanya sebutan bertukar kepada huruf ghin. Sebab tu huruf kha tebal pun dia, tapi dia ada sedikit unsur-unsur hamas, yakni angin yang terkeluar pada sebutan tadi. Tanpa hamas, huruf kha bertukar jadi huruf ghin. Automatik. Secara automatik bertukar kepada huruf ghin. Itulah beza di antara kha dan ghin. Yang perlu kita fahamlah macam mana kita nak menyebut kedua-dua huruf ini tanpa tertukar. Dan huruf kha makhrajnya adalah sangat hampir dengan khayshum. Huruf kha ni sebab dia berada di atas bahagian kita kata kerongkong. Dan dia sedang menghampiri, dia dalam rongga mulut kita ni dia ada dua saluran. Satu di mana udara yang ditolak daripada paru-paru melalui rongga kerongkong dan terus ke bahagian mulut. Dan satu lagi, dia boleh naik ataupun lalu angin itu ke bahagian rongga hidung. So dia ada dua laluan lah kat sini. Jadi oleh kerana huruf kha ni dia hampir-hampir sangat dengan rongga hidung, maka di sinilah ada kebarangkalian untuk orang yang menyebut huruf kha ini ada juga masyrubatan. Maksudnya ada sebutan unsur-unsur gunnah. Dia baca dengan huruf kha itu boleh dipanjangkan gunnahnya. Dan tak pelik ia berlaku pada qiraat Abu Ja'far. Qiraat Abu Ja'far dibaca min khauf. Huruf kha dan huruf ghin dia baca dengan apa? Dengan ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki di sisi qiraat Abu Ja'far ini lebihlah huruf dia ada 17 huruf. Tapi huruf izhar halqi di sisi Abu Ja'far ada 4 je lah. Tolak 2 huruf ni masuk dalam huruf ikhfa. Ini qiraat. Satu benda yang kita katakan luaslah sedikit perbincangan ini, tidak terhad pada satu riwayat semata-mata. So kita tahulah fungsi dan bagaimana berlakunya perubahan pada huruf kha bagi keseluruhan qiraat-qiraat yang ada secara umumnya lah. Okey. Wallahu a'lam. Tafkhim nisbi. Ustaz. Okey. Ada soalan sikit Ustaz. Sila. Berkaitan yang huruf ghin tadi tu. Saya ada baca satu buku katanya huruf ghin ni dia dalam Quran tak ada sabdu. Kenapa Betul ke? Okey, huruf yang tidak ada sabdu dalam Quran ni ada dua lah. Satu huruf ghin, satu lagi huruf hamzah. Hamzah juga tidak ada yang bersabdu. Sebab apa begitu? Sebab apa? Yang pertama, kerana memang tidak ada satu pun riwayat lafaz-lafaz Quran yang yang ada padanya ghin sabdu ataupun hamzah sabdu. Okay. Yang kedua, kerana huruf-huruf ini dikira sebagai huruf-huruf yang berat pada sebutan. Dikira sebagai huruf-huruf yang berat pada sebutan. Hamzah, walaupun kita rasa macam kita sebut dengan cara yang mudah, tapi huruf hamzah di sisi orang Arab, dia adalah satu huruf yang susah. Nature bahasanya adalah huruf yang susah. Begitu juga dengan huruf ghin yang ada unsur ghargharah tadi. Yang ada unsur sebutan ghargharah tadi. Maka kerana itu dah juga tidak
sabdukan huruf tersebut secara nature dan secara tabiatnya. Adapun yang betul, kerana memang tidak ada riwayat yang baca begitu. Sama ada secara lughatan, secara bahasa, ataupun secara Quranan, secara riwayat Quran. Okey. Okay, boleh Ustaz. Jazakallah khairan. Dia tidak ada sebab yang lain lah, melainkan kita kena refer kepada riwayat bacaan ataupun juga riwayat secara bahasa. Okay? So nature bahasa begitu kan. Jadi itu memang tak boleh nak kata apalah. Memang nature bahasa dia begitu. Yalah, maknanya memang takkan jumpa lah kan. Nah, memang Memang takkan kita jumpa. tak akan jumpa lah dengan huruf yang sabdu. Huruf ghin dan hamzah. Oh, Ghin dan Hamzah. Okey, okey. Okay Ustaz, terima kasih. Huruf kha ni ada gor-gora ke Ustaz? Huruf kha ni dia beza dengan huruf ghin ni. Huruf ghin lagi kuat gor-gorah dia tu. Maka kerana itulah dia lebih ataupun lebih di-highlightkan berbanding huruf kha. Kha ni dia tidak sekuat itu. Tapi kalau untuk kita faham dalam bahasa Melayu kita ataupun untuk kita, huruf kha ni juga sebenarnya macam kita nak keluarkan kahak juga. Tapi orang Arab dia mengambil mana satu huruf yang lebih dominan lah dari segi gor-gorah itu tadi. Maka ia diletakkan pada huruf ghin dan tak diletakkan pada huruf kha. Sebab apa? Sebab kalau kita dah berjaya buat huruf ghin itu dengan gor-gorahnya secara tepat, maka sudah tentu huruf kha yang jauh lebih ringan berbanding huruf ghin ini boleh dibuat. So dia akan ambil satu je lah. Boleh faham Kalau huruf yang susah boleh kita buat, maka huruf yang ringan daripadanya tu confirm kita boleh buat. Itu dia punya sebab dia. Okey, boleh Ustaz, untuk makhraj huruf kha, setengah-setengah guru yang pernah saya bertalaqi, mereka menyebutkan kha ni adalah huruf yang paling lemah sifat isti'la dia. Jadi pada nisbah apa yang dikirakan menyebabkan huruf kha ni dipandang sebagai huruf isti'la yang paling lemah? Yang pertama. Yang kedua Ustaz, setengah-setengah guru yang pernah saya dengar bacaan dia, dia baca dengan sebutan kha ketika mati sebelum dia berbaris atas, seumpama mana sakh, gitu. Yang kedua dibaca dengan mana sakh. Pertama mana sakh, kedua mana sakh. Jadi bacaan yang mana yang sebenarnya menghampiri kepada tepat di sudut pandang Ustaz? Yang kedua Ustaz, kalau kha mati sebelum dia baris bawah, ada yang baca dengan contoh ikh, ada yang baca dengan sebutan bunyinya ikh. Jadi pada pandangan Ustaz, yang mana sebutan yang lebih menghampiri kepada sebutan yang tepat? Mohon pencerahan Ustaz. Baik. Huruf kha, kenapa huruf kha ni dikatakan sebagai huruf yang paling lemah di antara huruf-huruf isti'la? So, penilaian lemah kuat huruf ini, dia tidak hanya bergantung kepada satu sifat bagi setiap huruf, tak. Jadi penilaian yang dibuat oleh para ulama dengan membeza-bezakan huruf yang sama sifatnya, salah satu daripada sifatnya iaitu isti'la. Mereka hanya bukan hanya melihat pada isti'la itu saja. Tapi mereka turut melihat pada apa lagi sifat-sifat lain yang ada pada huruf-huruf tersebut. Maka disenaraikanlah. Contohnya huruf ta. Apa lagi senarai sifat yang ada pada huruf ta selain daripada isti'la. Maka dilihat huruf ta ni semuanya adalah huruf-huruf yang sifat-sifat huruf yang kuat. Kemudian disenaraikan huruf za, begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Sampailah kepada huruf kha. So bila kita compare semua huruf yang ada, bagi 7 huruf isti'la ni, maka didapati huruf kha lah huruf yang paling kita katakan banyak sifat yang lemah dan sederhana berbanding sifat yang kuat yang turut ataupun yang ada pada huruf-huruf yang lain. Maka atas dasar analisis yang detail pada setiap huruf, yang bukan hanya melihat satu sifat tapi melihat keseluruhan sifat yang ada pada setiap huruf tadi, itulah
ulama meletakkan kategori huruf kha ini huruf isti'la yang paling lemah sekali. Okey, boleh faham. Yang pertama. Okay. Yang kedua, kenapa manansakh min, ada yang baca manansakh min, ada yang baca ada yang baca ikh. Dan ini berbalik kepada apa yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan tafkhim nisbi ataupun yang disebut sebagai bacaan tebal secara nisbah. So bacaan istilah tafkhim nisbi ini disebut oleh pengarang kepada kitab, kalau tak silap saya ialah Syekh Abdul Fattah Al-Mirsafi, pengarang kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari. Dialah antara individu pertama yang mula memperkenalkan istilah tafkhim nisbi ketika mana menghuraikan tentang huruf-huruf isti'la yang baris mati atau baris bawah. Baris mati yang sebelumnya baris bawah ataupun huruf itu sendiri baris bawah. Dia mula memperkenalkan istilah itu. Kerana dia cuba untuk menerangkan kepada kita bahawa huruf-huruf ini walaupun berada dalam kategori isti'la, tapi oleh kerana ada faktor lain seperti mati sebelumnya baris bawah atau baris bawah itu sendiri yang menyebabkan isti'la itu terpaksa diturunkan tahapnya menjadi sebutan nipis. Dialah antara individu pertama yang menyebut tentang perkara itu. Bahkan kalau dirujuk kepada kitab-kitab lain yang lebih awal daripada itu, tak ada pun yang menyebut tentang itu. So kita mengira bahawa Syekh Abdul Fattah Al-Mirsafi rahimahullah ini telah mengisytihadkan satu perkara baru dalam ilmu tajwid. Dan inilah yang dihurai dan diperbincangkan oleh ulama-ulama yang datang selepas daripada itulah. Sama ada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mirsafi ini benda yang benar ataupun benda yang ijtihad semata-mata. Maka apa yang hasil daripada saya bincang dengan ramai guru saya sendiri pun, mereka mengatakan mereka menolak apa yang dibuat ataupun yang diijtihadkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mirsafi ini. Kerana tidak ada asalnya daripada qurra' yang terdahulu. Jadi kalau begitu keadaannya, maka berbaliklah bacaan itu mesti huruf kha dibaca dengan isti'la juga, walaupun ia mati sebelumnya baris bawah ataupun dia sendiri berbaris bawah. Contoh kalau macam tadi manansakh min, so huruf kha tu mesti dibaca tebal lah. Manansakh min, sakh bunyi tebal. Jangan baca manansakh min. Begitu juga dengan ikh, jangan baca ikh. Baca ikh tebal pada huruf kha. Okey, boleh Wallahu taala a'lam. Okey. So tajuk tafkhim juga adalah satu tajuk yang banyaklah perbahasan ataupun panjang jugalah perbahasan dia.